Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, tuan-tuan dan puan, selamat tengah hari. Alright, sebelum tu boleh tak saya buat sound check pada tuan-tuan dan puan. Kalau boleh dengar saya, sila komen. Selamat tengah hari. Sila komen. Selamat tengah hari. Sebentar kita tunggu. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Semua sihat? Sudah makan? Ke tengah makan? Tengah mancur air? Sila komen. Kalau boleh dengar saya, sila komen. Selamat tengah hari. Alright. Terima kasih. Hazwan Maniam. Kurang je. Ada lagging sikit. Okay, terima kasih Hazin Johari. Thank you. Alright. Sebelum tu, boleh tak saya tanya pada anda sekarang ni, anda sekarang bekerja atau yang berniaga ataupun full time trader ke? Sila komen, sila komen. Anda sekarang ni buat apa? Bekerja, full time, berniaga, ataupun di suri rumah ataupun surau rumah? Sila komen. Topik hari ini sangat-sangat menarik tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita nak kembangkan, memaksimumkan ROI kita dengan teknik swing. Right. Nurul Azfan berkata bekerja. Alright. Minta maaf kata salah sebut. Okay, kerja. Muhammad Umaizi. Okay. Selamat datang semua. Kerja full time. Alright. Baik. Alright. Saya percaya tuan-tuan dan puan, kalau anda bekerja, kita mesti ultimate goal kita adalah kita nak bebas daripada kewangan, betul? Kita nak bebas daripada kita tak nak tengok saham apa carta-carta syarikat saham ataupun tengok trading platform kita setiap sekali, tiap-tiap jam, tiap-tiap masa. Ada ke yang nak tengok hari-hari? Kalau ada, sila komen ada. Kalau tak ada, kalau kita nak bebas ataupun nak duit tu kembangkan kita dengan duit dengan tenang, kita bekerja dengan relax, kita spend masa dengan family kita, kita boleh buat apa yang kita nak, tapi duit tu berkembang dengan tenang. Siapa nak? Ada full time trader. Ya. Ada yang komen, Tuan Faizal kata, Borobuzu. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Kita tunggu komen. Right? Siapa kat sini memang nak, kalau boleh, duit tu kembang secara tenang, kita kerja seperti biasa, relax, kita spend time dengan anak kita, spend time dengan keluarga kita. Kan? Siapa nak tu? Sila komen I. Say I. Komen, say I. Komen, komen, komen. Sebelum kita panggil tetamu kita nanti. Topik best ni. Right. Terima kasih Tuan Azhar, Tuan Puan Nurul. Ashraf, terima kasih. Alright. Okay, topik hari ni sangat-sangat best. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan excited untuk kita menunggukan coaches-coaches kita datang untuk berkongsi, boleh tak saya minta bantuan anda untuk tekan like dan live session ini dan juga boleh tekan share. Semoga-moga ilmu yang kita kongsikan hari ini adalah bermanfaat pada anda dan juga dengan rakan-rakan anda. Ingat, kalau orang yang berjaya, dia selalu membagi manfaat pada orang lain, insya-Allah. Boleh-boleh? Ya, ada yang tulis itu, duit berkembang dengan bersedekah. Sangat agree. Saya percaya, buat je.
Okay, so hari ni selamat datang pada The Capital.my. Sesi Facebook Live ini tengah hari pukul 12.36 dan market sekarang sudah FPM KLCI mata adalah 14,092.70 mata. Yang ada 422 syarikat telah yang menaik dan juga 370 yang tengah rugi dan 468 tidak bergerak ataupun unchanged. Alright. So pada tuan-tuan dan puan yang telah berjaya untuk mengawalkan keuntungan, saya ucapkan tahniah. Dan kepada anda masih dalam lautan merah, relax. Pastikan trading stop loss you jaga ketat-ketat. Alright, so hari ni topik yang menarik, sangat menarik. Bagaimana nak maksimumkan ROI dengan teknik swing. So hari ni kita akan cover insya-Allah saham apa yang sesuai untuk kita swing, teknik beli bagaimana yang sesuai untuk swing dan bagaimana nak maksimumkan pulangan dengan teknik swing. Kalau hari ni melabur 1,000, kita nak kembangkan dia besar. Okay. Kalau ada yang cakap saya nak kembang ke 1,000 jadi 1 juta, minta maaf tuan-tuan dan puan, itu adalah benda yang sangat-sangat jarang jumpa, dan kalau ada orang cakap janji benda tu, itu adalah scam. So sila jadi pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Okay, alright. Terima kasih pada yang share, pada yang like, terima kasih pada tuan-tuan. Okay, sebelum tu apa kata kita berikan tumpang gemuruh pada coach kita, Coach Huzaimi. Dipersilakan. Apa khabar tuan Coach? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari Tuan Is. Sihat tuan? Alhamdulillah sihat. Tambah lagi tengok hari ni market memang dalam keadaan sihat sebenarnya. Kan indeks hijau. Malam kita tengok berdarah, merah menyala. Hari ni kita boleh nampak saham yang naik lebih banyak daripada saham yang turun, ditambah dengan indeks pula hijau. Okay, dia secara tak langsung dia telah meredakan sikit tekanan para trader yang terciduk buat seketika. Okay, mungkin telah kata apa, daripada kerugian yang sebelum ni besar, at least dia telah mengurangkan sedikit kerugian itu. Tak adalah orang kata apa, sesak nafas, sesak dada kan. Tengok pula saham yang tengah jatuh sekarang ni kan. Ditambah pula dengan harga kita beli tu dengan harga current tu sebelum ni paras-paras hidung ni. So itu yang dikatakan tengah lemas, tengah sesak. Okay. So saya doakan semoga hari ni dengan betapa, dengan indeks yang kita nampak memang tengah menghijau, okay, ditambah dengan kenaikan saham yang naik lebih banyak pada yang turun ni, mungkin memberi sedikit kelegaan lah kepada untuk para trader-trader yang mungkin sebelum ini dirasa ini adalah hari kiamat bagi beliau. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Coach, macam mana cuaca sana di Ipoh? Okey ke? Alhamdulillah okey. So far hari ini nampak cuaca sangat okey, seperti market. Hari ini tak mendung, semalam kita nampak mendung. Bagi saya nampak lebih kurang sama lah cuaca luar kita ni dengan market. Ikut di follow ni sebenarnya kan. Betul. Kadang rasa tak sempat nak tengok laptop, nak tengok monitor, tengok cuaca kat luar, jenguk sikit kat tingkap tu. Kan. Nampak awan ke tak nampak mendung tu. Okey, market tengah mendung ni. Sebab nampak daily pula dalam minggu ni kan. Betul. Sebelum tu lah, mungkin ada yang audience kita yang mungkin baru kenal Coach Huzaimi. Boleh kenal tentang diri Coach Huzaimi tak? Supaya boleh kita merapatkan silaturahim pada yang tak kenal betul-betul dalam bagaimana background trade Coach, dan juga bagaimana saham ni adalah tempat yang best untuk berlabur lah. Disilakan. Okey, baik. Sebelum tu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Salam. Okey, right. Market pun sekarang ni tengah berehat dah 12.40 dah kan. Nanti market akan bersambung semula pada 2.30 petang. Saya rasa pasti ramai tak sabar nak melihat market comeback pada hari ini kan. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Walaupun kita dah di penghujung sesi FB Live, sebelum kita akan mulakan pada program kita untuk webinar swing trading yang akan berlangsung bermulanya pada hari Sabtu ini. Okey, sehinggalah selesai. Alright. Saya Muhammad Huzaimi bin Abdul Khalid.
Right? Saya dan berasal daripada Ipoh. Okey. Masih lagi menetap di Ipoh daripada saya lahir sehinggalah sekarang. Okey. Sebelum ni saya orang kata apa? Saya sebelum ni background saya business. Okey, saya belajar tak tinggi pun sebenarnya. Okey, sekolah je tinggi 3 tingkat. Tapi saya belajar tak tinggi. Cukup sampai tingkatan 5 je. Okey. Jadi lepas tu saya berniaga, saya pelbagai perniagaan yang saya buat. Okey, daripada selesai sekolah sampailah ke umur saya lebih kurang dalam 20 lebih kurang 23 24 macam itulah. Okey, sampailah saya mula terjebak dalam bidang pelaburan saham ni. Bermulanya apabila saya dihasuti oleh kawan sebenarnya. Kan, dihasuti oleh kawan. Beliau berkongsi tentang pelaburan saham dan betapa indahnya pelaburan saham. Itu normal. Dia takkan cerita orang kata apa. Kalau nak mengajak seseorang ni, kita takkan cerita buruk. Betul tak? Kita akan cerita yang indah aja. Seperti mana sekarang ni kita, kalau orang kata apa, nak share je, share untung kan. Orang kata sekarang ni kan, share lah rugi pula. Share untung je kan. So, begitulah saya dulu. Kita tak nampak untung tu, kita tak nampak rugi tu macam mana sebab tak dikongsikan. Hanya nampak cerita indah, untung saja. Okey, dan daripada situ saya mula nak belajar tentang saham. Okey, cuma saya ni saya boleh katakan saya ni agak lemah sedikit dalam bahasa Inggeris terutamanya. Okey, dan saya pun walaupun saya berniaga tapi saya bila saya nampak yang nombor-nombor yang agak banyak ni, kan, saya bukannya orang yang suka kepada nombor sebenarnya. Sebab ada orang macam kalau mungkin background accountant dia suka tengok nombor kan. Tapi saya tak. Saya bukanlah orang kata apa suka tengok nombor. Sebab bagi saya bila saya nampak nombor yang banyak-banyak dia macam agak menyerabutkan sikit kepala saya. Kan? Dan ditambah pula saya tahu dalam saham ni sebenarnya dia banyak bahasa menggunakan dalam bahasa Inggeris. Term-term dia. Okey. Jadi membuatkan saya rasa macam saham ini sebenarnya susah untuk dibelajar. Okey, dan mungkin orang yang ada education tinggi saja yang boleh terlibat dalam pelaburan saham ni. Okey. Jadi pada situlah saya ada persepsi negatif sikit lah tentang saham pada awalnya. Okey, tapi apabila dah dihasuti oleh kawan cerita yang indah kan tentang saham sehingga boleh berjalan melancong dan sebagainya. Jadi saya nak belajar. Okey. Cuma saya cakap dengan dia saya nak belajar dengan dia. Saya tak nak belajar dengan guru yang guru yang mungkin bila sekali buka kelas mempunyai anak murid yang sangat ramai. Sebab masa tu kita belajar secara fizikal. Dia tak ada zaman macam sekarang ni, online semua kan. Segala perniagaan semua sekarang semua dah di online kan. Okey. Jadi dulu semua dalam keadaan fizikal. Jadi apabila fizikal berada dalam satu dewan dengan melibatkan peserta yang mungkin ratusan orang. Okay, saya rasa mungkin saya agak susah nak belajar. Sebab apa? Sebab mungkin guru tersebut dia tak boleh fokus kepada seseorang ataupun setiap seorang murid dia. Dia tak boleh nak fokus sebab terlalu ramai anak murid. Apatah lagi kalau mendapat dapat mesej secara personal untuk seorang. Adakah mampu dia melayan? Kan sebenarnya untuk mungkin kita ada pertanyaan. Jadi kat situ saya dah negatif dulu dah. Awal-awal saya dah negatif. Kan walaupun boleh cuba lagi pun sebenarnya. Lepas tu kalau saya belajar dengan kawan saya pula, saya rasa macam senang nak keep in touch, senang nak bertanya sebab kita dah biasa dengan dia. Okey. Jadi kat situ saya cuba belajar dengan dia dengan modal iuran pembelajaran pun tak mahal, melibatkan sampai ribuan ringgit. Kan. Lagi satu saya punya negatifnya saya dulu, saya nak belajar tapi dalam keadaan negatif tau. Kita nak belajar, kita nak berguru, tapi kita panggil guru datang ada kita. Faham tak maksudnya? Kan? Kita panggil guru tu, contoh guru, tolong datang rumah aja, macam tu. Kan? Dia kalau boleh nak sampai kat bilik tidur terus. Yeah. Kat selimut tu. Cikgu ajar cikgu. Saya macam tu lah dulu. Kan? Walaupun kawan saya berada di L, saya minta dia datang rumah saya aja. Sepatutnya saya kena datangi ilmu. Saya yang kena pergi kepada beliau dan saya kena belajar daripada beliau. Itu adalah orang kata adab apabila kita berguru. Okey, tapi negatifnya saya dulu saya minta guru datang dengan saya aja. Nampak tak? Jadi macam mana kita nak dapat keberkatannya ilmu tu? Kalau dari segi daripada awal-awalnya adab berguru tu kita dah tak ada. Okey, jadi apabila kita gagal dalam pelaburan saham ni, jangan kita salahkan guru sebenarnya. Cek balik pada diri kita ni. Apa kesilapan yang kita dah buat? Okey, sebab kena ingat
rezeki orang kata apa dalam pelaburan saham ni, untung, rugi dan sebagainya, memang betul kita yang buy and sell. Tapi semuanya dah ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan kita sendiri. Okey? Jadi tolong jaga apa perbuatan yang kita buat sepanjang kita belajar dan juga kita menabur. Okey? Sebab kesannya nanti dia akan kata apa, mungkin kesannya memberi satu kesan kepada kita yang kita akan ingat sampai bila-bila. Itu kesan dia. Jadi cek balik. Kalau kita gagal sekarang, kenapa? Jangan terus kita cakap salah guru, tak. Tugas dia adalah dia menyampaikan ilmu dan juga dia dia memberi segala apa yang dia dah belajar dan dari segi pengalaman yang dia dah hadapi. Untung rugi semuanya dia dah lalui. Tambah lagi kalau melibatkan guru yang mungkin dah lebih daripada 5 tahun ke atas. Apatah lagi 10 tahun, apatah lagi 20 tahun. Pengalaman dalam saham ni bagi saya sangat mahal sebenarnya. Dia sangat mahal. Sebab bukan semua orang ada. Dan dia tak ada dalam buku pun. Kalau bercerita tentang emosi, orang nak belajar macam nak kawal emosi, cuba cari. Adakah ada buku yang boleh, buku, ada tak penjualan buku yang menceritakan macam mana kita nak kontrol emosi? Kan? Sebab apa? Emosi dan yang lain-lain sebenarnya itu adalah daripada kita punya experience kita sendiri. Dan setiap orang menghadapi perkara tersebut tak sama. Berbeza-beza. Okey? Jadi setiap guru dia akan menceritakan tentang pengalaman dia yang sangat mahal, yang kita tak perlu nak bayar pun pengalaman dia tu. Mungkin pengalaman dia pernah rugi sehingga melibatkan 6 angka, 5 angka dan sebagainya. Tapi dia telah menunjukkan satu jalan mudah buat kita supaya kita tak lalui perkara yang sama macam mana yang dia dah lalui. Okey? Kenapa kita perlu nak buat saham ni? Maksudnya kita nak belajar sendiri. Kita nak belajar sendiri kan? Sebab apa? Kita mungkin tak sanggup nak bayar harga yuran kelas. Kan? Tak mampu. Apa kata kita trade dulu, untung baru kita pergi bayar duit kelas. Macam mana kita nak dapat keuntungan? Sedang ilmu pun tak ada. Kan? Logiknya lah. Kita ilmu tak ada. Tapi kita nak, orang kata apa? Nak trade, dapat untung, baru pergi kelas. Dia dah terbalik. Dia dah jadi pelik sikit. Okay? Jadi, berbalik pada cerita asal tadi, saya belajar dengan kawan, saya nak dia datang. Jadi kat situ keberkatan orang kata apa, adab berguru saya sudah tak ada dah sebenarnya. So menyebabkan saya gagal dalam pelaburan saham ni pada awal saya mula terlibat. Okey, dan kat situlah saya orang kata apa, saya masih lagi dalam tanggapan negatifnya dan juga masih lagi orang kata apa, kalau bercerita tentang saham ni saya rasa macam saham ni tak bagus, dia boleh menyebabkan kerugian. Dan ada pelbagai cerita lah lagi selepas itu yang boleh katakan pengalaman pahit, yang paling pahit saya rasa sepanjang saya terlibat dalam di awalan saya mula terlibat dalam pasaran saham. Okey, jadi saya mula terlibat dalam pasaran saham ni adalah pada tahun 2014 pada asalnya. Pada tahun 2014 sehinggalah saya gagal sehingga melibatkan saya saya rugi sehingga 6 angka sebab melibatkan pinjaman dan sebagainya, sehinggalah saya betul-betul nak belajar, kembali nak belajar semula. Okey, dengan lebih satu tekad yang agak tinggi untuk saya berjaya dalam pelaburan saham. Itulah bermulanya pada tahun 2016. Masa tu saya dah mula serius. Saya mencari mentor saya mencari guru saya, dan alhamdulillah sehingga hari ini saya masih lagi berpegang dengan seorang guru. Saya tak ada belajar dengan pelbagai guru sebab saya tahu nak berjaya dalam suatu perkara dia haruslah fokus dan buat sampai jadi. Okey, walaupun kita dah belajar setahun kita gagal, jangan cepat putus asa. Okey, jangan cepat putus asa, terus fokus dengan apa yang kita buat. Mungkin setahun kita gagal tu mungkin disebabkan ada perkara-perkara yang kita tak pernah hadapi sebelum ini. Tapi setahun yang pertama itulah pengalaman yang sangat mahal pada diri kita yang membuatkan kita boleh belajar. Kita boleh belajar sesuatu dan daripada pengalaman itu sendiri boleh mengajar kita supaya kita boleh mengingat balik apa kesalahan yang kita dah buat. Okey. Jadi topik kita pada hari ini adalah bagaimana sebenarnya kita nak memaksimumkan kita punya ROI dalam bidang swing. Okey, saya tahu ramai yang sebenarnya nak belajar kan.
nak belajar tentang nak maksimum kan. Okey, dia macam ni. Saya tahu ramai orang sibuk sebenarnya. Okey, ramai orang sibuk. Dia tak boleh nak fokus. Okey, sebab apa? Mungkin dia berniaga, dia bekerja full time daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okey. Jadi, tolong dengar betul-betul. Tolong fokus apa yang saya nak share hari ini sebab hari ini adalah sesi FB Live yang terakhir. Okey, pada minggu ni, dan sebelum saya terus beraksi untuk program webinar swing trading yang akan berlangsung pada Sabtu ni. Okey. Dia macam ni. Kalau kita sambil kita bekerja ataupun berniaga, kita nak cuba buat pendapatan yang lain ataupun berniaga berlain, dia perlukan satu tenaga dan juga masa untuk kita ceburkan ataupun kita kena hadirkan diri kita untuk membuat pekerjaan tersebut. Okey, kalau anda kata contoh bila bekerja daripada pagi sampai petang, selepas pukul 5 petang tiba-tiba dia nak buat contoh nak buat Foodpanda ataupun GrabFood, rider food lah contoh. Okay. Jadi kat situ dia terpaksa dia gunakan tenaga dia sekali lagi. Terpaksa gunakan tenaga sekali lagi setelah dia gunakan tenaga dia daripada pukul 9 sampai petang. Jadi kat situ sebenarnya dia dah letih dah. Okey. Kedai dia dah keluar sepenuhnya pada sesi awalnya sebelum dia sambung balik petang. Okey. Jadi dalam saham ni kita tak perlu buat tu semua. Kita hanya perlu untuk mengkaji sesuatu saham yang kita boleh buat pada malam hari. Okey, malam kita study sebenarnya. Kita all out pada malam. Okey, itu adalah untuk kita buat homework saham. Bila siang hari sebenarnya kita tak perlu tengok pun. Kita tak perlu nak kena bawa, orang kata nak gendong laptop tu ke mana-mana. Kalau kita tengah drive tu, letak laptop sebelah nak tengok apa dah jadi dengan market, tak perlu sebenarnya. Okey, dia hanya perlu apa? Dia hanya perlukan smartphone. Itu saja. Yang penting apa? Kita dah tahu apa saham kajian yang kita nak beli ataupun dah beli. Okey, kalau belum beli, kita dah kaji dan sebagainya, cuba spend sedikit masa pada besoknya, mungkin dalam sejam, okey, yalah macam dalam sejam atau tengah hari waktu market rehat dan sebagainya. Cuba tengok sekejap apa dah berlaku pada harga saham yang kita dah kaji semalam. Okey? Sebab macam saya pernah cakap sebelum ni, sebaik-baik entry adalah pada waktu petang. Sebab masa tu harga dah start confirm, dah hampir ke penutup. Okay. Tapi kita ni kadang-kadang suka nak tengok awalan pagi tu, pukul 9 pagi lagi dah terpacak dah depan laptop. Apa nak tekan? Kan? Tak, sebenarnya biasa kita akan beli petang, jual pagi. Okay. Untuk jual ni pun sebenarnya dia fleksibel, tak semestinya pagi. Tapi pagi ni dia familiar sebab apa tau? Masa tu orang start beremosi pagi-pagi. Harga saham tiba-tiba bila buka melonjak naik. Okay. Jadi bila pagi-pagi dah laju, pagi-pagi dah melonjak naik dengan sangat laju ni, biasanya akan berlakunya profit taking. Sehinggalah ke waktu petang. Okay. Itulah kadang-kadang kita kata apa, dah pancit. Okay. Candle dah pancit, dah tinggal tuncit. Kan? So, jangan tengok pagi-pagi sebenarnya. Melainkan kalau you nak jual lah. Right? Jadi, tunggu petang. Tunggu petang. Kadang-kadang dalam pukul 4.30 pun boleh entry lagi sebenarnya. Boleh entry lagi. Cuba cari satu masa. Tak lama pun. Kadang-kadang setengah jam pun cukup. Saya pun walaupun sebagai seorang surah rumah kan sebenarnya. Surah rumah. Saya tak buka laptop. Walaupun kat rumah saya ni memang ada tiga skrin ni. Depan saya ada 3 skrin. Tak nafikan. Kan? Tapi tujuannya apa? Sebab saya nak buat Zoom macam ni lah. Nak buat live kan. Lepas tu buka market sikit. Ini je tujuan saya, orang kata apa, menyediakan sampai 3 skrin ni. Selebihnya lepas ni saya tutup. Saya buat kerja saya macam biasa. Saya tak menghadap dia daripada pagi sampai ke petang tak. Walaupun saya ni tak bekerja. Saya memang di rumah je. Kalau macam kalau ada orang nak ajak saya keluar pun saya tak keluar, saya di rumah je. Sebab sekarang ni saya sangat berhati-hati kan. Untuk berjumpa dengan orang. So kaji pada malam hari, kita dah tahu dah apa teknik yang dah diguna pakai, sama ada breakout ataupun reversal candle. Okey. Kita tengok malam candle apa dah wujud. Kita tengok apa. Contoh, kalau andai kata bila malam kita tengok tutup ke 5 petang, harga dah breakout. Okey, kita nampak candle dah breakout dah pecahkan resistance. Okey, besok kita dah tahu dah. Okey, malam terus kita terus masuk dalam watch list kita. Watch list ni kita letak dalam info je.
Tak dalam, sebab platform ni kita boleh buka dekat by handphone je. Dekat handphone je kita dah boleh kata apa, download apps untuk platform ataupun broker tu. Kan? Kalau pakai sesiapa pakai RHB ke RHB Investment Bank, UOB ke, atau pakai Maybank dan sebagainya lah, banyak sangat broker kan, pelbagai. Semuanya boleh di-download dalam handphone je. Okey, jadi letakkan watchlist dalam tu. Okey. Jadi bila dia dah breakout hari ni, kita dah boleh agak besok mesti akan pullback. Sebab hari ni dia dah bergerak. Okey, kalau anda kata besok dia naik lagi, itu bagi saya rezeki orang lain. Jangan cuba mengejar. Itu teknik awal dia. Jangan cuba mengejar, sebab apa? Cuba letakkan candle tersebut, hari ni hijau, besok merah, lusa hijau balik. Ulat, orang kata apa? Merah balik. Buat selang-seli macam tu. Sebab apa? Kalau entry besoknya, anda kata hari ni dah close hijau, besok naik lagi hijau. Nak entry boleh, tak ada masalah. Cuma isunya adalah, kalau anda kata dia turun, harga turun, you akan demam. Sebab risiko tu dah tinggi. Support dekat mana pun dah tak kenal pasti dah. Dekat mana dah, tak tahu kat mana. Kan? Saya silap mungkin jauh dah antara harga masuk dengan harga lantai. Okay? Jadi pujuk hati tu cakap, tak apa. Aku bagi kau pullback, reversal aku masuk. Cakap macam tu, pujuk sikit. Biarlah dia nak naik hari ni 10 sen sekalipun. Okay? Jadi bagi dia rehat. Right? Kita anggapkan besok adalah hari rehat dia, contoh. Jadi, semalam dah breakout, hijau betul. So, kita andaikan hari ni dia akan rehat. So, bila kita tahu dia pullback, kita tak perlu nak tengok pun sebenarnya hari tu. Satu hari pun tak perlu nak tengok. Ini untuk orang yang bekerja ni. Sebab apa? Kita dah andaikan besok adalah hari rehat dia. So, kalau kita cuba nak intai, kejap nak intai tengok. Itu yang kita rasa macam nak tekan tu. Sebab dalam sehari pun dia boleh berlaku kadang reverse kejap, dia patah balik. Reverse kejap, dia patah balik. Okey, cuba kita pujuk hati tu cakap, besok adalah kau punya rehat. Aku tak nak tengok. Okey, sebab itulah dia panggil apa? Pullback. Itu adalah pullback. Okey, untuk hari lusanya pula, sebelum lusa tu, malam tu cuba kaji balik. Buka balik. Tengok balik, buka balik dia tahu. Kan tengok apa candle dah buat. Okey, memang confirm dah merah. Kan, dah pullback. So aku punya kerja hari ni memang tak kacau lah. Boleh tengok tanpa saham ni, tanpa mengganggu kita punya kerja. Kan? Sebab apa? Kita tahu itu adalah hari rehat dia. So kita jangan masuk campur dalam saham pada hari tu. Kan? Fokus je pada kerja. Jadi besok adalah hari kita boleh katakan mungkin dia akan hijau. Kan? Mungkin dia akan hijau besok. So besok macam saya bagi tahu tadi, cuba tengok orang kata apa, sebagai entry adalah petang. Okey, cuba kita letakkan 1 jam pertama tu adalah pada rehat. Tengah hari. Kan macam sekarang market tengah rehat, kan? Kita apa, tengah tenang orang kata apa. Okey, dah kita pun tengah rehat. Memang sangat tengah tenang masa tu. Okey, kita tengok adakah dah berlakunya reversal candle. Adakah dah berlaku? Kalau masih lagi nampak candle tu masih merah, kita masih boleh relax. Okey, lepas tu tengok pada petangnya pula. Bagilah dalam masa 15 minit cukup. Bagi ruang pada diri, 15 minit cukup. Tengok. Adakah dalam pukul 4.30 petang tu, pukul 4 tu, adakah candle dah mula start hijau ataupun dah berlakunya reversal candle. Okey. Kalau masa tu dah wujudnya reversal candle, mungkin masa tu dah boleh start mula masuk. Dah boleh entry dah. Macam tu cara kita nak bahagikan masa. Okey. Tak perlu nak tengok setiap masa, kejap-kejap nak intai tengok, kejap-kejap nak tengok. Sebab dia akan mengganggu kita punya kerja sebenarnya. Okey. Dia akan mengganggu kita kerja dan juga secara tak langsung bila kita sibuk tengok saham masa waktu bekerja, dia akan efek kita punya keberkatan dalam apa? Dalam bekerja. Sebab kita dibayar untuk membuat kerja daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okey? Tapi kita menghabiskan masa kita seharian tu tengok saham. Tahulah kadang-kadang bos tak ada kan, tapi kita depan PC pula masa tu tengok nampak platform je. Kan, mentang-mentang bos tak nampak, kat situ kita dah curi dah masa kita buat kerja lain. So kat situ dah tak berkat dah sebenarnya. Okey, jadi macam saya bagi tahu, tengok petang. Kadang-kadang saya pernah entry 5 minit terakhir pukul 5 pun, masa tu baru tengok. Sebab apa? Itulah kita katakan apa, reversal candle, buy on dip. Kita dah kena pasti lantai kat mana yang kita dah kaji waktu malam. Okey, selepas itulah kita baru nak belajar nak ride the trend. Itulah dia panggil swing. Okey,
Letakkan matlamat. Berapa lama nak hold satu saham ni? Tapi pastikanlah saham tu uptrend. Jangan saham downtrend nak swing. Kalau downtrend pergi swing, makin lama makin ke bawah lah. Dia punya pergerakan harga dia. Duit tu makin lama semakin besar negatif dia. Okay, carikan saham yang sedang uptrend. Alright. Letakkan matlamat. Setkan matlamat tu dulu. Berapa lama nak pegang saham ni? Ikut kepada kemampuan, kata keyakinan nak pegang satu saham, keteguhan hati tu nak hold satu saham tu. Kalau anda kata aku larat, aku tahan sebulan je, lepas tu aku dah start macam tak boleh, tak tentu arah dah. Rasa macam gigil lah dari jemari ni orang kata nak jual kan. Okey. Kalau katakan orang kata matlamat boleh tahan sebulan, okey sebulan lah. Okey, yang keduanya set matlamat berapa ROI yang nak dicapai. Okey, macam saya bagi tahu semalam, apa dia? Cari satu satu ROI yang kita boleh katakan yang kita rasa yang masuk akal yang kita boleh capai. Jangan letak sasaran terlalu tinggi sangat sampai yang 100%, ada yang sampai 1000%, kan? Bukan tak boleh bagi, dalam market ni boleh bagi. Isunya adalah kita takut dia tak boleh bagi macam mana yang kita nak. Itu je. Letakkan satu ROI yang kita rasa macam diterima akal, yang mudah nak dicapai. Sebagai contoh, ada orang nak letakkan sasaran sebulan, dia nak 10%. 10%. So, satu matlamat berapa lama nak hold. Yang kedua matlamat adalah ROI. Okay, anda kata dalam masa sebulan, dia belajar ride the trend, dah capai 10% tu, jual je tak ada masalah. Tapi, kadang-kadang tahulah ranjaunya dalam saham ni adalah apa dia? Sentimen. Kita tahu pergolakan politik. Kita tahu kes COVID setiap hari 5 angka. Sekarang ni kan banyak sangat bad catalyst, banyak sangat sentimen-sentimen yang buruk sedang berlaku. Jadi kat sinilah berlakunya penurunan harga dan kenaikan harga. Kat sinilah dia bermain emosi. Naik dan turun dia. Okey, selagi kenaikan dan turun dia tak pecah lantai yang kita buat, ataupun trend line dia, kan, dalam saham apabila bergerak uptrend ni kita kena letakkan satu garisan yang kita boleh katakan yang macam menyengit tu, sebab itulah dia punya pegangan untuk pergerakan harga. Selagi harga tak break dia punya trend line ataupun tak break dia punya support, selagi itu kita ride the trend. Cuma untuk kita tengok pergerakan harga ni tak perlu tengok setiap masa pun sebenarnya. Kita hanya tengok sekali-sekala. Sehari dalam masa waktu rehat ataupun waktu petang tu kita dah tak boleh tengok dah apa yang dia buat. Yang penting kita ingat dalam kepala kita harga support berapa, itu je. Ini harga support pun tak ingat, resistance pun tak ingat, apatah lagi kalau harga entry pun tak ingat. Kalau kawan tanya, kau beli saham apa? Aku beli saham ABC. Harga berapa? Tak ingat lah. Aku rasa aku beli dekat harga 50 kot. Kat situ pun dah fail. Harga entry dah tak ingat. Apatah lagi harga support dan juga resistance. Kan? Dah tak ingat apa. So macam mana kita nak belajar ride the trend? Tolong ingat dalam kepala. Sebab bukannya suruh shopping saham tu, tak. Tolong fokus satu saham dulu dengan modal yang ada. Fokus. Dalam saham ni kita hanya perlu belajar fokus. Tak perlu sangat teknik yang lebih complicated semua, tak payah. Kan, dalam pelbagai kita guna teknik advance, tak perlu. Yang penting fokus, kita tahu apa yang nak dicapai dalam saham ni, itu je. Itulah kita boleh fokus untuk swing satu saham. Tapi bila dah banyak saham, itu yang dia jadi macam tak tentu arah tu. Yang ini harga support tak ingat, apatah lagi saham yang kedua dan ketiga. Lepas tu saham ni pula dah tengah down track ke uptrend, dah breakout ke belum? Dia terlalu banyak saham yang dipegang sampai dia dah tak ingat. Sebab lepas tu lagi satu dia banyak sangat pecahan duit dia. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang ni untung 1,000, ada yang rugi 2,000. Jadi dia jadi macam tak tentu arah. Alright, tolong fokus, belajar dulu beli satu saham, fokus, ride dia, bagaimana nak swing dia. Bagi saya 1 bulan tu adalah satu tempoh yang munasabah lah. Sebab apa? Yalah kita bekerja pun menunggu gaji sebulan, betul? Kan? Jadi kita letakkan satu pendapatan untuk sebulan dalam saham. Tak payah dah buat hari-hari pun. Dia dah tak jadi nak swing lah kalau nak beli jual beli hari-hari ni. Letakkan satu matlamat dalam tempoh sebulan, sampai dah capai
matlamat yang kita dah bincangkan, ROI dan juga satu tempo. Okay, itu macam mana kita nak maksimumkan ROI. Selagi dia tak break trend line ataupun dia nak break support, hold je. Jangan takut dengan sentimen. Memang betul, sekarang kita tahu sentimen adalah yang kita boleh katakan dia boleh mengganggu pergerakan harga. Tapi kena ingat, setiap pergerakan turun dan naik itulah menunjukkan ada berlaku beberapa sentimen. Okey, kalau saham hari-hari naik menegak je, macam tak ada sentimen pula. Kan? Tak ada sentimen yang tak bagus. Hari-hari naik, ya kan saham tak sihat sebenarnya. Kan? Sebab apa? Dia naik hari-hari menegak 90 darjah. Jadi apabila saham bergerak secara zigzag ni, setiap membuat kenaikan dan juga buat penurunan, itulah menunjukkan sekarang sentimen tengah tak bagus. So harga berehat dulu. Dia tunggu apa kata, dia cool down dulu sampai market start okey. Macam contoh hari ni kan, hari ni saham naik banyak, dia akan naik balik. Dia naik balik, okey, anda kata besok isu politik, contoh politik masih lagi tak settle, ada perhimpunan dan sebagainya lah, tiba-tiba harga tu akan turun, dia akan drop balik. Dia akan drop beberapa hari sampailah keadaan mula reda, dia akan naik balik. Itulah perjalanan harga saham naik dan turun. Saham yang sihat bergerak secara zigzag. Okay, yakin je dengan company tu. Yakin je. Jangan kita nampak disebabkan politik dan ataupun sentimen yang tak bagus, tak break harga pun, harga support tak break pun, tiba-tiba kita jual. Tak tentu pasal tiba-tiba kita jual sebab pending. Okay, tolong memang kita alert dengan sentimen, tapi tengok balik kita punya chart ataupun tengok harga saham kita. Adakah dia dah trigger harga cut loss ataupun belum. Itu je. Alright, buat sementara ni itu saja. Right, baik. Jika tuan dan puan dapat manfaat daripada sesi perkongsian tadi, sila komen. Wow, sila komen. Wow. Tuan dan puan, saya nak izin kongsikan, kalau jadi orang berniaga pun sama, maupun sebagai pelabur trader ataupun pelabur atau trader saham, tuan dan puan perlu ingat satu ni je, jaga risk. Jaga risiko anda. Tak perlu risau pun pasal reward. Jaga risk you, insya-Allah reward tu akan dijaga sendiri sebenarnya. So paling penting jaga risk, insya-Allah. Sama juga dengan bisnes, buka bila kita contoh kalau you rasa you nak bekerja, sekarang kita dalam keadaan kerja, kita rasa macam nak buat business side hustle kita lah. Semua membuat kita punya side income. Kita nak kena tahu, kita tak nak terus lompat. Agar kita nak terus macam resign dari tempat kerja kita harus buat bisnes tanpa lengkap apa-apa, ilmu pun tak ada. Strategi, plan semua tak ada, main basah je. So, perlu jagakan risk anda. Supaya, let's say, kalau bisnes yang kita tengah buat tu tak berapa jadi, at least you adalah kerja hakiki kita setiap hari. InsyaAllah. So, sama juga dengan saham. You kena jaga risk. Sebab saham adalah perniagaan. Belakang perniagaan tu apa? Syarikat. Syarikat tu buat apa? Dia mesti ada jual produk-produk, services, and of course daripada situ dia akan dapat keuntungan. So kita tak perlu pening kepala nak dari segi kita nak buka syarikat sebesar macam tu, nak cari investor masuk lah dan kita nak managekan staff-staff dan kilang-kilang dengan kes sekarang kan MCO dengan EMCO, PKPD semua ni lagilah kita pening kepala. So daripada pening kepala situ baik kita jadi shareholder saja. Itu paling senang. Kan kita kerja balik rumah kita spend time dengan family kita kan. Inilah masa memang tak banyak. Masa tu adalah paling mahal, komoditi yang paling mahal daripada seorang manusia lah seperti kita kan. Masa tu mahal, bukan kita boleh beli balik. Duit kita boleh cari insya-Allah. Peluang insya-Allah akan cari. Kalau kita fine tune, kita boleh cari, kita positif dan juga buka minda dan hati yang luas supaya kita boleh menerima ilmu. Ilmu atau peluang sentiasa ada. Cuma kita nampak tak nampak je. Market merah orang kata. Orang-orang dah takut dah. Tapi setengah pelabur boleh je. Dia dah tahu, oh cantik ni, pull back. Tapi pada orang luar nampak merah, macam tak boleh saham rugi babe. Belum buat apa lagi dah kata rugi. Belum belajar apa lagi dah rugi. So tuan dan puan ingat, jaga risk anda dulu. Make sure, pastikan trading platform anda, trading plan anda. Entry macam coach Zaimi share tadi. You dah tahu entry price you berapa, you dah tahu dah stop loss you berapa. You dah tahu dah banyak layer-layer stop loss yang you boleh handle. Sebab setiap manusia ataupun setiap pelabur, saya percaya risiko anda berbeza. Risiko saya mungkin lain daripada tuan dan puan. Risiko tuan dan puan pun lain daripada saya juga.
So, perlu tahukan risiko, insyaAllah. Okay. Kita nak mulakan dengan soalan. Jika tuan-tuan bawah ada soalan, boleh sila komen dekat komen di ruangan komen bawah. InsyaAllah kita akan cuba jawabkan satu persatu. Sebelum tu, boleh tak kita ambil sesi break ini sekejap untuk satu video untuk kita tonton bersama-sama. InsyaAllah, dipersilakan. Dah serit rugi dalam pelaburan saham? Berbaloilah sangat. Risiko 16% je tuan-tuan. Kita dah terlambat nak beli pada hari petang. So, kita boleh gunakan teknik buy on dip. Hai, saya Kuzaimi atau Kucai, mula terlibat dalam pelaburan saham pada tahun 2014. Hai, saya Zafir. Sebelum terlibat dengan saham, dulu saya seorang pemandu e-hailing. Mula serius menjadi pelabur saham pada tahun 2016 secara sepenuh masa dan kini merupakan Remiser Investment Bank. Nak tahu macam mana tanpa tengok carta hari-hari pun boleh dapat 10 hingga 30% bulan? Tak kisah anda bekerja, berniaga atau sibuk dengan urusan seharian. Kami nak anda buat untung dalam pasaran saham dengan tenang. Kami nak anda buat keputusan belajar bersama kami. Jumpa kami di webinar Swing Trading. Rebut tempat anda sekarang. Alright. Macam siapa nak belajar, nak shortcut kan daripada langgar tembok sendiri, daripada orang-orang yang pengalaman, jika nak sila komen, saya nak belajar. Tuan-tuan dan puan, saya pun dah lama dalam industri saham ni. Memang terus terang saya suka saham sebab dia lebih mudah compare dengan hartanah, sebab hartanah modal dia agak besar. And kalau tuan-tuan dan puan tersalah beli properti hartanah, bukan hartanah tak bagus. Cuma segala pelaburan dia ada pros and cons dia. Tapi kenapa saya suka dengan saham ni sebab modal yang muda dia sangat-sangat rendah. Dan jika anda nak cut loss dia memang mudah. Tak perlu nak cari buyer. Cakap, bang nak beli rumah lah bang. Cik nak beli rumah. Tak perlu. So yang best pasal saham ni saya suka. Dia agak mudah lah. Maka tak kenal tak cinta lah. Okay. Alright. Sebelum tu kita akan mulakan soalan pertama. Coach, ada orang tanya ni. Tempoh terbaik pegangan saham bagi untuk teknik swing berapa lama? Ada yang tanya saya tempoh. Okey, berapa lama tempoh untuk kita pegang dalam satu saham? Tambah lagi kita katakan gunakan teknik swing. Alright. Dia macam yang saya bagi tahu. Berapa lama yang you sanggup tahan? Kalau orang tanya saya akan tanya balik. Itulah dia kata apa? Soalan dibalas soalan, kan? Sebab apa? Tanggungjawab pelaburan ni adalah last kali adalah diri sendiri. Okey. Jadi sekarang ni macam saya bagi tahu, berapa lama kesanggupan yang you boleh tahan. Okey, tapi letakkan satu tempoh yang kita rasa yang kita boleh tahan. Janganlah kalau orang lain boleh hold sampai contohlah swing dia 6 bulan. 6 bulan adalah still swing. Setahun pegangan pun boleh katakan still swing. Tapi bila orang sebut macam tu, adakah kita boleh tahan macam tu juga? Adakah kita boleh sanggup macam tu juga? Kita dengar pun demam setahun swing. Dah macam menunggu buku biru dah. Kan? Jadi step by step. Nak ke arah macam simpan setahun, boleh. Sampai satu masa dia akan jadi macam tu juga apabila you dah boleh biasa. Tapi inilah kita belajar, trust the progress. Step by step. Okay? Letakkan satu sasaran yang kita rasa boleh terima, yang kita boleh hadam dan kita tak rasa macam panik dan layan dengan tenang. Okay, mungkin dia boleh sanggup hold dalam seminggu contoh untuk pertama punya trading. Dia nak tengok hasil lepas seminggu apa dah jadi. Okay, kemudian bila dia beli, lepas seminggu tengok apakah hasil yang berlaku. Adakah saham tu telah naik ataupun turun ataupun break even saja
Okey, tengok dalam tempoh seminggu apa yang berlaku. Itu dulu. Itu orang kata apa? First step dulu. Kemudian tengok pula yang keduanya pula. Okey? Tengok apa yang berlakunya pada sebulan untuk sebulan punya pegangan. Contoh, kalau rasa macam kita boleh tahan sebulan punya pegangan, okey? Ditambah pula dengan sentimen yang kita rasa nampak macam pelbagai sentimen yang sangat buruk dalam dua negara ataupun dalam negara, cuba tengok apa hasil yang berlaku. Tapi untuk kita cuba pada awalannya, jangan letak modal besar-besar, letak kecil cukup. Ini ramai yang dia rasa macam dia teruja dengan melihat keuntungan orang lain yang sangat luar biasa. Kita tak tahu orang lain bagaimana progres dia, macam mana dia bermula. Kita boleh nampak dia pegang saham ni untuk dapat ROI yang sangat best setahun. So kita nak follow. Tapi kita tahu tak, sebelum dia nak dapat pegangan sampai setahun tu, untuk trading pertama dia seminggu pun dah demam dah sebenarnya. Kan? Kita tak tahu, kita tak nampak tu. Kan? Kita percaya nampak, dia boleh pegang setahun. Power lah. Tapi masa dia mula-mula hari pertama trading, seminggu pun demam. Tahu tak benda tu? Dia tak tahu kan? You tak tahu kan? Dia tak cerita kan? So, step by step tu. Jangan terus nak melangkah jauh. Kan? Terus dengan mula dengan langkah kecil sehingga kita dah boleh biasa dengan seminggu, kita dah start boleh biasa dengan 2 minggu, sebulan, akhirnya 3 bulan pun you tak akan rasa apa. Sampai tahap macam tu. Pegang 3 bulan, sedar tak sedar dah 3 bulan aku pegang saham ni. Wah, tak ada apa-apa pun. Relax je, tengok sentimen datang naik dan turun. Orang kata apa? Ada bagus, ada buruknya, tapi aku punya saham still naik je. Kan, still uptrend, zigzag kan tadi kan yang saya cakap tadi. Bermaksudnya apa? You dah start boleh control emosi dan juga teknik. You dah start faham. Okay? Dan matlamat you sangat clear. Jadi letakkan satu matlamat yang you rasa macam you boleh hadap, yang you boleh terima. Step by step, jangan terus melangkau tak. Saya tengok satu contoh saya punya anak murid saya, dia punya result dia. Sekejap Okey, ini contoh. Okey. Dia post keuntungan dia dapat kat sini ROI dia sebanyak 50%. Okey, kat sini beritahu alhamdulillah join kelas mentoring trading dah boleh buat profit 5 angka. Okey, 10 hari je boleh buat profit RM10,000, 50%. Okey, kat sini bermaksud kalau 50% untung RM10,000 tu bermaksud modal dia RM20,000 lah. Okey, modal dia mungkin dah mula berkembang. Okey, pada awalnya kecil. Okey, kalau dulu nampak profit RM1,000, dah nak jual. Dengan ilmu swing trading dapat mengolah emosi untuk maksimalkan profit. Thank you very much. Nampak tak? Kalau dulu dia rasa macam kalau profit RM1,200 tu pun dia dah menggigil lah. Kan? Dia dah rasa macam tak boleh ni. Nampak dah duit, ambil lah. Kan? Dia rasa tak boleh kontrol lah emosi dia, tak boleh tahan dah. Tapi bila dia start belajar swing ni, dia dah start boleh kontrol. Dia walaupun dah orang kata apa, paling tinggi mungkin 2,000 sebelum ni, tapi dia dah start boleh pergi tinggi sikit 3,000. Okay, dia masih bertenang lagi 4,000, 5,000 sampai matlamat dia clear. Orang kata apa, dari segi tempoh dan ROI dia nak sampai 50%, dia dah start boleh buat 5 angka dalam masa 10 hari saja. Is dia swing. 10 hari pun swing juga. Kan, yang penting matlamat dia dah capai. Okey, ada satu lagi. Ada satu lagi saya nak tunjuk. Sekejap, Okey. Nampak Telegram kan? Nampak, Coach. Alright, kat sini dia beritahu. Assalamualaikum Coach, above 100%. Masih hold. Untuk sekian kalinya dah lama tak dapat 100% ni. Hanya guna teknik asas support resistance time frame. Sentimen yang Coach ajar. Doakan supaya boleh hold sehingga ada sell signal. Okey, kat sini dia menggunakan modal dia RM2,000 je. RM2,000 dia boleh achieve 130%. Keuntungan dia modal RM2,000 dia untung RM2,600. Okey? Saya pun jawab. Syukurlah bila tanya satu kerja yang besar, semoga terus konsisten membuat keuntungan. Maksudnya apa? Dekat sini dia dah kata apa? Dia dah cuba mahirkan teknik asas dan clear time frame yang dia nak. Inilah kita katakan kita belajar hold. Kita nak belajar ride the trend sampai dia boleh capai apa yang dia nak. Bukan tak boleh capai 100% dalam market ni, boleh sebenarnya. Tak boleh. Dalam saham ni dia ada magicnya dia. Tapi
biarlah betul pada teknik dia. Kan? Kalau nak buat 100%, bagaimana teknik dia? Bagaimana cara dia? Kalau you belajar teknik buat 10%, 10% lah hasil dia. Kalau you belajar teknik buat 100%, 100% lah hasil dia. Okey? Jangan you buat, orang kata apa, emosi kita masih struggle. 10% pun struggle. Tapi kita berimpian nak buat 100%. Kan? So dia macam ada kecelaruan sikit. Dia punya ilmu matlamat dan sebagainya dan teknik. Kat sini dia ada berkecelaruan. So step by step. Daripada 10% naikkan sikit. Lepas tu mungkin 20%. Lepas dah boleh buat 20% naik sikit kepada 30%. Sampailah you dah boleh orang kata apa, buat sehingga lebih 50%, 60% dengan tempoh yang achievable, yang boleh dicapai. Satu tempoh yang terasa macam kata apa, yang masuk akal. Janganlah aim hari ni entry dalam masa 5 minit dah dapat 100%. Itu tak logik. Itu tak masuk akal lah. Walau tahu ada saham yang dibagi macam tu, tapi jangan mengharapkan ia datang selalu. Alright. Baik coach. Okey. Ni soalan yang seterusnya. Ditulis sini, adakah baik guna support cut loss by percentage? Okey, adakah baik guna support cut loss by percentage? Okey, bagi saya dia macam inilah. Setiap harga percentage dia berlainan. Kan? Kalau harga 20 sen, percentage dia mungkin 1 bit dalam 4%, contoh. Kalau harga RM1, 1 bit mungkin dalam 2%. So dia tak sama. Kalau ada orang aim, setiap kali aku masuk trading, aku punya kesanggupan loss aku 10% je. Tapi dia tak ingat dia masuk dia masuk harga saham adalah harga yang berbeza. Dia masuk saham setiap harga berbeza. Dia tak boleh letakkan satu matlamat cut loss 10% tu adalah pada setiap harga saham. Harga dia masuk dia masuk harga 20 sen dia target cut loss 10%, dia masuk harga RM1 pun dia punya cut loss dia 10%, dia masuk harga 50 sen pun dia punya cut loss pun harga target dia cut loss 10%. Tak, dia tak boleh macam tu. Okey, tengok balik kepada harga saham. Sebab kadang-kadang 1 bit pun boleh jadi 10%. Takkan baru turun cut loss 1 bit dah cut loss. Kan, pecah support 1 bit je dah cut loss. Sebab apa dah capai 10%. Tengok-tengok lepas tu kejap lagi naik balik. Kan? So bagi saya untuk letakkan percentage tu dia tak valid sangat. Okey? Ikut kepada harga, pergerakan harga. Kalau kita nampak dah betul wujudnya sell signal daripada segi candle dia, apabila dia break support ataupun dia break trend line dan sebagainya, kita tengok apa candle sedang buat. Ini yang kita akan belajar tentang sell signal dalam program nanti. Right. Baik, insyaAllah. Kami semua tak sabar ni. 5 hari tuan-tuan dan puan kita akan berkampung nanti. 5 hari ya. So standby lah. Nota buku-buku nota dan pastikan internet semua berjalan dengan pantas. Alright, soalan seterusnya. Okay, kalau kita dah set swing 1 bulan tapi sampai 1 bulan tu masih nampak potensi kenaikan, masih boleh layan trend. Okey, kalau kita dah set swing 1 bulan tapi sampai 1 bulan tu masih nampak potensi naik, masih boleh layan trend. Kat sini matlamat dah tak clear dah. Saya terus terang cakap, matlamat dah tak clear dah. Dia dah fail lah. Sedangkan matlamat dia apa? Dia dah target sebulan. Kan? Dia dah kira 1 bulan. Sepatutnya dia dah jual matlamat asal yang dia dah target. Tapi tiba-tiba, ini yang selalu berlaku. Ini yang kita apa? Harapan. Teknik harapan. Dia nampak, boleh naik lagi ni. Kan? Itu biasa berlaku. Tak kisah saham sedang naik ke, saham sedang turun ke. Okey, saya selalu alert kepada saya punya alumni. Saya bagi tahu apa? Letakkan matlamat. Pastikan matlamat tu betul-betul yang kita dah setkan daripada awal. Jangan ubah. Okey, bila dah capai, jual. Sekiranya harga naik lagi, kita anggap itu rezeki orang lain. Itu rezeki orang lain. Kita tak tahu, mungkin rezeki dia boleh naik lagi. Sebab apa? Kemungkinan dia baru beli semalam. Okey? Ada mungkin yang beli tu adalah kawan kita sendiri. Dia baru beli semalam. Kita dah beli awal bulan dah sebulan dah kita pegang saham tu. Okey? Tapi sebabkan matlamat dah capai, sebulan kita jual, kita baru dapat tahu kawan kita baru beli semalam. Okey? Jadi kita doakan semoga harga saham tu naik dan supaya kawan kita yang baru beli semalam tu untung. Jadi ini yang kita boleh katakan apa? Itu rezeki orang lain. Rezeki aku dah sampai dah sebulan, cukup. Kemudian cari saham lain, kaji saham lain, buat homework, buat
benda yang sama, matlamat yang sama. Jangan lari. Sampai kita mula mahir. Okey, sampailah kita mula mahir. Macam apa tadi? Tadi sebulan kan? Cuba buat 2 bulan pula. Step by step. Jangan kita nampak, kita baru first trading, letak 1 bulan, tiba-tiba nampak saham boleh naik lagi. Udah, menggigil lah pula nak ke hold tu sampai ke 2 bulan. Sebab apa? Kawan cakap masih cantik. Kan? Kawan cakap masih cantik, right lah. Kita pun dah pening dah, mana dengar kawan cakap, mana matlamat asal kita, semua dah ke laut. Okey. Percaya pada diri sendiri. Sebab tu kena yakin dengan ilmu yang kita dah belajar. Jangan dengar cakap orang. Sebab bila kita belajar tentang technical ni, sebenarnya kita kena pekakkan telinga kita. Kita tak peduli apa orang cakap. Kita hanya fokus apa yang kita belajar dan apa yang kita faham, itu je. Pedulikanlah walaupun orang kata saham tu masih boleh naik. Keluar dekat TV malam tadi tahu berita saham ni dapat projek. Layanlah. Kan? So kat sini kena hati-hati. Jangan mudah terpedaya dengan hasutan doa. Alright? Itu je. Alright, moga-moga menjawab soalan tuan atau puan. Soalan tadi. Ingat apa yang matlamat you? You nak apa? You nak RI ke? You nak dia punya tempoh masa ke? Kena jelas. Seolah-olah macam kita nak balik kampung lah. Takkan kita ikut je kita depan tu. Dia mungkin nak pergi Melaka, kita nak pergi Johor. Semua ikut. So, kena ada matlamat jelas. Sama juga dengan saham. Okay. Alright, ini mungkin soalan terakhir. Biasa pullback yang sihat atau okey berapa persen? Macam saya bagi tahu tadi lah, dia tak kira berapa persen sebenarnya. Okay. Kalau pullback, macam ni lah. Selagi dia pullback, dia tak break support, itu adalah masih sihat. Okay. Itu adalah kita boleh katakan apa? Pullback yang sihat. Tapi dan pastikan dia membuat pullback dengan tanpa volume. Itu je. Kalau dia pullback dengan ada satu volume, itu bagi saya adalah satu pullback yang tak sihat. Tapi selagi dia pullback dengan tak ada volume dan tak pecah pun lantai, dia still uptrend. Dia still lagi masih, orang kata apa, ada potensi membuat kenaikan. Okay? Apa-apa pun tengok balik pada chart, apa yang berlaku pada harga dia. Kalau support, contoh, kalau support you adalah RM1, memang kita clear, nampak clear sangat dia punya pergerakan candle dia. Okey, dan sentuhan-sentuhan yang berlaku pada harga RM1 itu adalah dia punya strong support. Selagi harga berlega-lega atas RM1 seperti RM1 2 sen, RM1 3 sen, walaupun dia dah sentuh harga RM1 sekalipun, jangan terus cemas. Jangan terus cut loss. Walaupun kita dah sendiri dah letakkan harga support tu RM1, tapi disebabkan kita panik, kan? Kita tak nak rugi. Biasalah tu, orang masuk saham ni dia tak nak rugi, sedangkan awal-awal lagi dah bagi tahu saham ni boleh rugi. Cuma kita belajar nak minimalkan kerugian tersebut, maksimumkan profit. Tapi bila dia masuk dia tak nak rugi. Apa yang berlaku? Bila nampak harga dah pecah harga RM1, harga break even, dia beli harga RM1 juga, turun sampai support RM1. Terus dia cut. Sebab apa? Dalam hati dia kata apa? Baik aku cut loss. Ataupun baik aku jual daripada aku loss. Kan? Ini biasa berlaku. Sedangkan kita dah terima awal-awal rugi tu. Kan? Kita dah terima awal. Okey, pecah support RM1, mungkin dalam harga 98 sen aku jual. Ini aku sanggup. Lebih pada tu aku dah tak sanggup dah. Sebab banyak sangat. Sampai 98 sen aku akan jual. Ini baru sampai RM1. Tak pecah pun RM1. Pergi sell. So ini yang ramai orang kata apa? Dia salah percaturan dia. Sebab tu emosi boleh dikawal dengan adanya trading plan. Okey, jangan terus tergopoh-gopoh nak jual. Itulah gunanya trading plan. Itu adalah kita punya guideline kita. Apa yang kita buat. Kalau kita katakan RM2 adalah dia punya target price, selagi tak achieve RM2, selagi itulah kita pegang. Kan? Dan selagi tak break dia punya support, selagi berlega-lega, walaupun seminggu berlega dekat support, kita pegang. Sebenarnya tak perlu pun tiba-tiba nak cut. Melainkanlah kalau dia dah melebihi time frame yang you nak. Kalau dah seminggu lebih, target sebulan, tapi dia dah kata apa? Harga masih lagi pada support. Tak bergerak, tak naik, tak turun, masih kat support. Dah capai dah tempoh yang saya nak. So jual lah. Kan? So nak tunggu apa lagi? Sebab time frame you dah sampai limit dah, sampai sebulan. So jual, cari saham lain. Buat kajian baru. Simple. Alright, terbaik. Ni ada kau nak jawab yang ni ke? Apa tu?
Dia ada yang yang tentang percentage. Kurang setuju, risk dalam percentage adalah baik. Sebab sepatutnya risk persen per entry 1% hingga 2% saja. 10% kira dah tinggi, tapi secara portfolio management tidak menjadi masalah. Satu basic point adalah 10% kurang tepat. Mungkin cikgu boleh cek balik atau beri contoh real counter mana yang 1 bip adalah 10%. Tolong beri pencerahan. Sebab penerangan tadi macam kurang tepat. Maaf kalau saya tersilap. Okey, macam yang saya bagi tahu tadi, setiap harga, setiap bit dia berlainan. Okey, saya tak letakkan percentage untuk saya letakkan saya punya cut loss. Saya tak letakkan. Saya tak boleh letakkan setiap harga saham 10% saya punya risk. Saya tak boleh letakkan macam tu. Sebab setiap harga saham, percentage dia adalah berbeza dari segi bit dia. Okey, kalau harga 20 sen, 1 bit mungkin dalam 4%. Contohlah, kan 4%, dia punya 1 bit. Kalau harga RM1, kita tak boleh katakan 1 bit dia pun 4% juga. Mungkin dia kurang sikit, 1 bit mungkin dalam 1%, 2%. Jadi kita nak tengok adalah berdasarkan dia punya pergerakan candle dia. Kalau 1 bit dah 10%, contoh, takkan nak cut loss? Sebab apa? Kita dah letak matlamat cut loss 10%. Tak boleh sebab apa? Harga saham tu mungkin penny. Penny stock kita tahu, dia punya reward ataupun risk dia tinggi, percentage dia tinggi. So saya tak boleh letakkan matlamat saya sebagai apa? Dia punya risiko dia 10%. Saya tunjuk contoh. Satu chart. Okey, ini contoh. Ini adalah kajian saham saya. Okey, tapi ini yang dah jadi bukannya untuk saranan beli atau jual tak. Ini dah jadi. Okey, ini contohlah. Alright. Okey. Saya membeli harga ni pada ketika ni adalah pada harga 44 sen setengah. Ni contoh. Okey, pada harga garisan yang saya buat. Okey. Dan dia punya breakout adalah pada harga 43 sen setengah. 445 saya beli. Okey. So saya letakkanlah, anda katalah saya letakkan satu cut loss yang saya rasa macam boleh diterima akal. Contoh 435 adalah support. Resisten bukan support, betul? Resisten dah menjadi support. Saya ambil contohlah dalam katalah 4 bit. 4 bit. Okey, 435 berapa 4 bit ke bawah? 43, 425, 42, 415, betul? Okey, 415 lah saya cut loss. Contoh 415. Okey, 415 kat sini kalau you boleh nampak, 5% tau dia punya risk. 5%. Okey? Ini adalah harga yang saham berharga 40 sen. Ini 40 sen. Okey, reward saya pula adalah berapa? Okay, saya letakkan reward saya adalah pada harga 55 sen setengah. Okey, saya beli pada harga 44 sen setengah. Dan reward saya berapa? Reward saya adalah sebanyak 24%. Reward 24%, risiko saya 5%. Boleh diterima akal atau tidak? Bolehlah. Sebab apa? Reward saya lebih tinggi daripada risk. Okey, ini harga saham yang berharga berapa tadi? 40 sen. Tapi kalau you all cari saham yang berharga, contohlah ambil saham harga, ambil contoh Penta. Ini yang saya sebut ni kajiannya, bukannya saranan beli atau jual. Okey. Contoh Penta. Alright. Okey, saya letakkan support saya dekat area sini. Okey, RM5.19 sen. Tak naklah, saya ambil bawah ni. Contoh. Itu adalah resisten, ini adalah support. Kita nampak dia punya rectangle dia tu. Okey, sideways berlega-lega. So kalau saya entry dekat sini saya entry. Harga breakout, kan? Breakout. So saya belilah kata pada harga RM4.90 sen. RM4.90 sen. Saya punya risiko still dekat harga RM4.46. Itu adalah support saya. So berapa kerugian yang bakal ditanggung sekiranya kalau dia tak jadi dan sekiranya dia break support. Okey? Berapa risiko yang saya perlu tanggung? Okey? Okey, katalah RM4.46. Saya ambil RM4.4 itu adalah harga cut loss. Dekat sini risiko dia adalah 12%. Berbeza dengan tadi saham yang pertama kajian tadi. Sebanyak berapa? 5%. Yang ini adalah 12%. Okey, reward saya berapa pula? Saya letakkan sini satu resistance. Okey? Contoh, kat sini adalah harga saya entry. Okey, berapa reward yang saya boleh capai? 36%. Reward 36%,
risiko saya 12%. Boleh terima atau tidak? Sebab bolehlah kan? Sebab reward lebih daripada risiko. Jangan balance. 12% risk, 12% reward. So tak balance. Bukan tak balance maksudnya dia balance. Tapi dia kata apa? Reward dengan risk sama. Kalau boleh saya nak cari reward yang lebih besar daripada risk. So ini harga saham berharga RM5. Risiko saya 12%. Sama tak dengan risiko yang saya tanggung pada harga 40 sen tadi? Tak sama. Sebab tu saya tak boleh letakkan satu matlamat yang fix 10% tu. Saya tak boleh letak. Sebab harga saham dia berbeza-beza. Dan pergerakan saham dia, pergerakan candle dia. So, itulah sebab dia. Saya tak letakkan satu matlamat fix 10% tu. Contohlah 10%. Kalau orang tanya, boleh tak saya letakkan 5% je saya punya risk? Kan? Saya tak boleh jawab macam tu. Saya akan kata, saya kena tengok pergerakan saham ataupun candle dan juga harga dia. Alright? Terjawab tak soalan saya? Right, baik coach. Alright, tuan-tuan dan puan, terima kasih. Moga-moga sesi perkongsian hari ini bermanfaat pada tuan-tuan dan puan. Jika bermanfaat, sila tekan like, sila komen. Wow, sila komen wow. Alright, pada yang berminat nak belajar bersama Coach Kuzaimi dan juga Coach Zafir, kita akan jumpa tuan-tuan dan puan di webinar swing trading pada hari Sabtu ini. Dan pada peserta-peserta yang akan join bersama kami, insya-Allah kita akan jumpa pada hari esok untuk pradaftar dan juga hari Sabtunya kita akan bermula insya-Allah. So moga-moga kita akan memudahkan segala urusan kita semua pada hari ini dan juga minggu seterusnya. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Coach Kuzaimi dan juga semua yang menonton ini. Kerana masih bertanya bagus. Soalan-soalan yang sangat-sangat bagus untuk ni. Dan juga saya nak doakan moga-moga tuan-tuan dan puan dan keluarga-keluarga tuan-tuan dan puan dalam keadaan selamat, sihat, bahagia. Dan juga kita doakanlah pada frontline kita. Moga mereka tabah dan juga berikan kekuatan dan semangat dan juga memudahkan urusan mereka juga. Dan saya doakan semua jauh daripada penyakit wabak ini dan moga kita semua dalam keadaan selamat dan juga portfolio kita semua bertukar pada merah ke hijau. Dan jangan ever give up, belajar dan belajar. Alright. Terima kasih dan puan. Coach ada kata-kata terakhir ke? Okey. So kepada mereka yang telah mendaftar untuk program 5 hari berturut-turut yang bermula pada hari Sabtu ini, okey, saya nasihatkan kosongkan minda, okey. Jadikan sebagai cawan yang kosong, hanya menunggu air yang perlu dituang saja, okey. Sebab apa? Ada ilmu yang banyak yang kami nak kongsikan sepanjang 5 hari, okey. Bagaimana kita nak macam mana kita nak berlatih untuk belajar sebagai seorang swing trader. Okay, kalau sebelum ni mungkin hati you tak tenteram sebab apa you bertindak dengan penuh agresif dalam market. Tapi saya ni kerja coach, macam mana saya nak dapat ketenangan dalam market. Okay, saya senang. Kalau nak dapat ketenangan dalam market ni, saya go kepada swing. Sebab swing ni dia adalah satu tindakan yang kita boleh dalam keadaan relax sambil kita fokus membuat pekerjaan yang lain. Okey, walaupun saya sebenarnya pun duduk rumah tapi saya tak fokus pun untuk menghadap laptop, duduk depan 3 skrin saya ni. Kan? Selepas habis FB Live saya ni pun saya tutup je skrin saya. Saya buat kerja lain. Kan? Saya adakan 3 skrin ni pun sebab saya nak mengajar je sebenarnya. Okey, sebab tu saya perlukan cukup saya punya equipment ni. Okey. Jadi kita jumpa nanti pada minggu ini insya-Allah. Tolong hadir tepat pada masa dia sebab kita punya masa pun sangat terhad, ilmu yang sangat padat. Okey, jadi kalau rasa macam termengantuk ke dan sebagainya, sediakanlah air kudap-kudap ke supaya mungkin kadang-kadang ya maklumlah waktu malam mungkin ada orang yang tidur awal sebenarnya kan. Kita tahu mungkin kelas kita habis pukul 12 malam. Tak pasti kan. Mungkin dalam jadual habis pukul 11.30 tiba-tiba biasalah kadang-kadang ikut mood kepada tenaga mengajar. Kalau dia rasa seronok masa mengajar tu kerana terbagi lebih sebenarnya. Itu biasa. Macam mana kita pernah buat dekat webinar swing trading yang pertama. Okey, kita jumpa pada minggu ni insya-Allah. Alright, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, itu saja daripada kami. Sudah 1:40.
Okay, selamat berlunch, selamat bersambung bertugas pada yang work from home dan juga di pejabat-pejabat. Jumpa nanti di sesi yang di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.